Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Sarah Hanazaki dalam DBKK TV Online minggu ini. Sepuluh Jun 2020, bermulanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di negeri Sabah. Beberapa sektor ekonomi telah mula beroperasi. Sektor pertanian dan industri makanan, perkilangan dan pembuatan serta operasi logistik seperti pengangkutan darat, jeti serta pelabuhan dibuka secara berperingkat tertakluk dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri Sabah berlandaskan Prosedur Operasi Standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya pun harap semua ikut ini undang-undang SOP. Kita mesti akan berjayalah menang. Umum ketahui, premis-premis perniagaan dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu telah mula beroperasi. Setiap prosedur operasi standard yang ditetapkan Kerajaan Negeri Sabah disambut baik oleh sektor perniagaan dari segi pelaksanaannya. Selaras dengan keputusan Kerajaan Negeri telah membenarkan operasi penjajah pasar malam, pasar harian, tamu bermula pada 9 Mei yang lalu. DBK telah membenarkan operasi tersebut tertakluk kepada pematuhan SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Selepas waktu perniagaan, mereka dikendaki mencuci kawasan mereka dengan menggunakan bahan cecair nyakuman dan juga memastikan penjarakan antara setiap penjajah 2 meter. Dan mereka juga diberi syarat untuk mengawal kemasukan orang awam. Bermaksud di sini tidak ada pengumpulan orang awam di depan gerai mereka. Sekiranya terdapati mereka ternampak orang awam berkumpul di hadapan gerai, mereka harus menasihati bahawa perlu mematuhi jarakan 1 meter antara satu sama lain. Kerajaan Negeri Sabah melalui Yang Amat Berhormat Tuan Menteri telah umumkan pada 25 Mac yang lalu melalui pakej bantuan COVID-19 Sabah menyatakan bahawa kesemua lesen-lesen penjajah pada tahun 2020 ditiadakan dan mana-mana penjajah yang telah membayar pada tahun ini akan direbetkan pada tahun hadapan. Bagi bayaran bantuan RM200 secara one-off kepada penjajah, setakat 16 Jun 2020, seramai 2,449 penjajah telah menerima bantuan yang berjumlah RM489,800. Kepada penjajah yang belum menerima bantuan ini, anda bolehlah segera menghubungi nombor yang tertera. Anda juga digalakkan untuk menghubungi dan berurusan secara dalam talian sahaja. Saudara, pematuhan SOP demi keselamatan dan kesihatan kita adalah tanggungjawab kita bersama. Patuhi penjarakan sosial 1 meter, elakkan berjabat tangan, sentiasa mencuci tangan menggunakan sabun ataupun cecair pembasmi kuman dan memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Bagi sektor-sektor perniagaan pula, patuhi SOP dengan mengambil rekod kehadiran pengunjung dan menghadkan jumlah kehadiran dalam satu masa. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu amat menitik beratkan pematuhan SOP dengan membudayakan norma kerja yang baharu. Garis panduan untuk dipatuhi oleh masyarakat awam yang datang berurusan di pejabat-pejabat DBKK diwujudkan. Penggunaan kaedah dalam talian menjadi pilihan utama DBKK, bukan sahaja kepada urusan orang awam tetapi juga kepada kaki tangan DBKK. Mesyuarat dan perbincangan secara dalam talian melalui persidangan video antara pengurusan tertinggi di BKK dilaksanakan secara menyeluruh. Pembudayaan norma kerja baharu ini dapat mengekalkan tahap prestasi kerja dan penyampaian perkhidmatan di BKK yang efektif dan efisien. Urusan dalam talian adalah amat digalakkan kepada orang awam bagi mengurangkan kesesakan dan memudahkan segala jenis urusan. Dengan adanya sistem e-services di BKK dan e-lesen di BKK, pengguna boleh mengakses sistem ini dengan mudah. Di BKK,
pantas ke hadapan, inovatif, efisien dan efektif. Paparan sebentar tadi mengakhiri berita di BKK TV Online untuk minggu ini. Amalkan kawalan kendiri yang tinggi dan patuhilah SOP yang ditetapkan. Kita pasti menang. Dengan itu saya Nur Sarah Nazaki. Assalamualaikum dan jumpa lagi.